Kawan-kawan, ini adalah TKL Wireless Mechanical Keyboard yang paling murah saya jumpa dekat Shopee. Harga dia hanya 125 RM125 Malaysia sahaja. Persoalannya sekarang, adakah berbaloi untuk kita beli Meta K80 yang ada dekat depan ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Just a disclaimer, yang saya kata RM125 Malaysia itu adalah yang plain, yang berwarna putih ataupun hitam sahaja. Tapi yang saya review ni ada tema, ada corak dia. Ini adalah tema Biohazard. Ada beberapa tema lain, harga dia sedikit mahal iaitu RM150 Malaysia. But anda beli yang plain ke, anda beli yang ada tema-tema pelik ni ke, dia tetap tri-mode connection. Kiranya anda boleh guna keyboard ni secara wayar, anda boleh guna secara wireless 2.4 GHz and anda boleh guna secara Bluetooth 5.0. Alright, jom kita tengok apa yang kita akan dapat kalau kita beli Meta K80 ni. Oh ya, dia punya nama Meta tidak refer kepada Facebook punya Meta lah. First kali kita akan dapat dia punya buku manual, yang mana dia punya buku manual ni totally dalam bahasa Cina. Cuma kalau kita tengok dia punya jadual ni, insya-Allah boleh faham, tak susah sangatlah. Mereka dah tunjuk kepada kita satu persatu hotkey yang ada, anda boleh teka-teka ini buat apa, itu buat apa, something like that. Lepas tu dia bagi kepada kita satu kabel USB-C ke USB-A, ini adalah untuk connection jenis wayar. Dia bagi juga kepada kita beberapa extra keycap. Kalau anda beli yang plain warna putih dan juga warna hitam, still anda akan dapat keycap ni lah. Dan dia bagi juga kepada kita switch dan keycap puller. So yang warna hitam plastik ini adalah switch puller, yang besi ini yang ni adalah keycap puller, yang mana yang besi ni pula adalah switch puller. Saya tak berapa recommend anda guna keycap puller yang bentuk macam ni, sebab dia boleh melukakan kita punya keycap, dia boleh merosakkan kita punya keycap. Yes, dia boleh tarik keluar, tapi dalam masa sama kalau kita tersalah guna ataupun kasar, dia boleh mencalarkan bahagian tepi keycap kita lah. Apa-apa pun mereka dah bagi secara percuma, guna sajalah. Alright guys, Meta K80 ni adalah sebuah 10 keyless mechanical keyboard. Kalau kita kira satu persatu key yang ada dekat keyboard ni, anda akan dapati secara total dia ada 87 button. Dan setakat saya tahu, 10 keyless ataupun TKL mechanical keyboard ni adalah yang sangat popular di kalangan gamers, disebabkan dia lengkap. Dia ada dedicated island untuk arrow key, dia ada dedicated row untuk F1 sampai F12, dia ada dedicated button untuk navigation button. Berbanding dengan 60% banyak button dibuang, 70% saya boleh terima lagi lah. Dan kalau kita compare dengan full size keyboard dia ada numpad. Normally untuk pekerja-pekerja office, orang yang nak key in data, mereka prefer full size keyboard. Tapi untuk gamers, mereka lebih suka kepada TKL keyboard disebabkan saiz dia compact. Kalau kita letak di atas meja, gaming setup kita tu akan nampak lebih bersih, nampak lebih clean dan juga minimalis. Alright, yang saya beli ni, macam saya bagi tahu kepada anda, dia ada tema dia sendiri. Dia punya tema adalah Biohazard. Ada banyak lagi pilihan lain. Lepas tu anda boleh nampak yang keyboard ni dia menyala dengan LED yang berwarna putih. Yes, dia punya LED satu warna sahaja. Dan kita boleh adjust dia punya brightness, kita boleh adjust dia punya effect lah. Untuk brightness, seperti yang anda dapat tengok, dia punya brightness tu tak tinggi sangat. Kita boleh adjust dengan tekan FN button dan juga arrow key ni. Tapi disebabkan dia punya keycap ni, saya tarik huruf J keluar, disebabkan dia punya keycap ni jenis see-through. So cahaya boleh mengalir keluar dari bahagian dalam ke bahagian luar ni, membolehkan kita guna keyboard ni dalam keadaan gelap. Walaupun kita tak hafal satu persatu key, kita still boleh nampak huruf A dekat mana, huruf B dekat mana dengan sangat jelas. Untuk kita tukar efek LED, in case kita tak suka efek yang macam ni, kita boleh tekan FN button dan juga print screen button. Ada banyak gila pilihan yang dia bagi kepada kita, cuma kita kena explore lah satu persatu.
Saya tengok balik dia punya LED dekat kamera yang ada di bahagian atas ni, dia macam bukan warna putih tapi dia ke arah turquoise, putih ke turquoise macam tu. Cantik, memang cantik. Saya suka dengan estetik keyboard ni lah. Dari segi branding, saya tak jumpa mana-mana branding keyboard ni. Alright, alang-alang saya dah pegang macam ni, jom kita cerita tentang dia punya physical. First kali, build quality keyboard ni, walaupun dia pakai plastik, saya boleh kata dalam kategori yang sangat bagus juga. Bila saya bend, tak dapat nak bend sangat lah. Dia punya material betul-betul plastik. Dia punya top case plastik. Dia punya bottom pun plastik. Kalau kita tengok di bahagian bawah, anda boleh nampak ada 2 feet untuk kita tinggikan dia punya bahagian belakang supaya keyboard ni lebih ergonomik, lebih selesa kita guna dalam satu jangka masa yang panjang. Kemudian ada rubber feet 4. Lepas tu dekat tengah-tengah ni ada satu kompartmen untuk kita simpan dongle wireless 2.4 GHz, and ada dia punya connection mode switcher lah. Dekat sini kita boleh tukar sama ada kita nak guna keyboard ni secara wayar, guna kabel yang dia bagi kepada kita, ataupun kita nak guna wireless 2.4 GHz, ataupun kita nak guna secara Bluetooth 5.0. Dia punya bentuk macam ni guys, anda boleh nampak dari tepi, dia punya bahagian belakang tu memang tebal. Actually walaupun kita tak tinggikan dia punya feet dekat belakang ni, bagi saya dia punya bentuk tu dah ergonomik. Bila kita letak keyboard ni di atas meja, disebabkan ada 4 rubber feet, dia tak bergerak sangat lah. So overall dari segi dia punya build quality, saya boleh bagi 4/5 bintang. Nice gila untuk sebuah keyboard yang berharga RM125 Malaysia. Okey, jom kita tengok dia punya keycap dengan lebih dekat. Tapi saya nak bagi efek yang cantik supaya anda dapat tengok jugalah nyalaan dia. Saya cabut keycap huruf K ni, anda boleh tengok dia pakai double shot ABS keycap. So isu dengan ABS keycap ni adalah dia bila kita guna lama-lama, dia punya bahagian atas ataupun dia punya surface ni akan jadi berkilau lah. Maka tak cantik. Kalau kita guna dia dalam satu jangka masa yang lama, memang tak cantik. The best material untuk keycap still double shot PBT keycap. Cuma lebih dia punya legend tu jenis see-through, maka cahaya dapat mengalir dengan sangat baik. Dari segi binaan, okey lah. Nak kata solid sangat tu tak. Bila saya tekan, dapat rasa yang akan ada bahagian melengkung ke dalam lah. But still, saya tekan kuat-kuat pun tak patah. Tak ada crack. Okey jugalah untuk dia punya build quality. Seterusnya tentang dia punya switch. Based on kedai mereka di Shopee tu, buat masa ni Meta K80 hanya datang dengan brown switch. Kalau kita cabut tu, anda boleh tengok dia jenis 2 pin lah. Yang best tentang keyboard ni, dia jenis hot swappable. Katakan anda tak suka dengan brown switch yang mereka bagi kepada kita ni, dan anda boleh beli apa-apa switch yang ada dekat Shopee, anda pakai yang tu, tak ada masalah. Untuk makluman anda, brown switch ni sifat dia tactile. Tactile ni bila kita tekan, dia tak hasilkan bunyi kliki macam blue switch, tapi kita dapat rasa ada satu lekukan. Bila kita tekan tu, dapat rasa ada satu lekukan. Itu yang kita panggil sebagai tactile. Dan brown switch ni antara switch yang sangat popular di kalangan gamers. Biasanya blue switch ni adalah switch untuk orang yang baru-baru nak berjinak dengan mechanical keyboard. Orang yang suka kan bila kita tekan keyboard tu, bunyi dia ketak, 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 ketak. Bunyi bising seolah-olah nak bagi tahu satu dunia yang aku pakai mechanical keyboard weh. But then bila dia dah evolve, dia dah naik level, dia dah level up, so biasanya mereka akan bertukar kepada brown switch ataupun red switch. Red switches ni dia jenis linear. Bila kita tekan, dia tak hasilkan bunyi yang kuat, dan dia jenis masuk ke dalam, rasa smooth gila, tak ada rasa lekukan macam brown switch. Saya dulu suka dengan blue switch, kemudian saya level up, saya pergi kepada red switches, dan saya level up, sekarang saya lebih suka kepada brown switch. Atas muka bumi ni ada banyak lagi switch dengan dia punya actuation force, dengan dia punya travel distance yang berbeza, but brown switch antara yang saya recommend anda beli. Okey, ini typing test guna Meta K80 brown switches.
So, itu typing test untuk Meta KAT. Kalau anda tanya saya bagaimana dengan dia punya bunyi, bagaimana dengan feeling typing dekat keyboard ni, kalau kita rendahkan kita punya standard ataupun kita fikir, kita tengok dari perspektif sebuah entry level mechanical keyboard ataupun perspektif sebuah mechanical keyboard yang harga dia RM150 ke bawah, bagi saya dia punya bunyi, dia punya typing experience dah good enough dah. Even lebih sikit dari average. Nak kata terbaik tu tak adalah, sebab dengan harga RM200 Malaysia, kita boleh dapat wired mechanical keyboard yang best. Macam contoh K70 dari Royal Clutch. Yang tu walaupun wire, anda akan dapat dia punya bunyi type dan juga feeling typing yang lagi shock lah. So dia punya bunyi ni kalau anda perhatikan ada rattling ataupun bunyi pergerakan, bunyi goyang-goyang dari dia punya key yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, bunyi dia tu kosong. Dan yang ketiga, bunyi hempapan. Saya tak pasti. Tapi bunyi hentakan antara dia punya keyboard dengan meja yang ada di bahagian bawah ni. Kemudian dia punya feeling typing, bila kita tekan tu, sekali lagi rasa dia kosong. Yang kedua, kita dapat rasa keras sebab hentakan yang berlaku. Yang ketiga, walaupun kita tengok dia punya technical specification untuk brown switch yang digunakan dekat keyboard ni, actuation force dia taklah tinggi sangat, dia punya travel distance tak adalah besar sangat, but still kita kena guna daya tambahan untuk register satu persatu input yang ada dekat sini. Adakah dia mengganggu performance kita? Bagi saya tak. Cuma kalau kita nak judge dia, kalau kita nak bandingkan dengan keyboard yang hampir sempurna ataupun keyboard yang mahal-mahal, bunyi dia memang jauh lah beza. Yang mahal-mahal tu bunyi dia lagi lembut dengan gasket structure bagai tu. Seriously, yang tu lagi shock. Kalau anda ada duit, anda boleh beli macam VGN N75 Pro. Harga latest dia RM225 Malaysia. Anda akan dapat satu feeling experience, satu typing experience yang next level punya. Lepas tu kalau anda nak bandingkan dengan keyboard yang lebih mahal, dia punya dia punya bunyi tu soft. Lepas tu typing experience macam saya bagi tahu, lembut, tak rasa keras sangat. Bagaimana kita nak upgrade Meta KAT ni jadi lagi sedap? Contoh sekarang anda ada bajet RM150 Malaysia sahaja, anda beli keyboard ni. In future anda nak kasih feeling typing yang lebih shock, boleh, tak ada masalah, boleh buat. Yang pertama sekali, apa yang anda kena buat? Anda kena loop, anda kena tambah pelincir dekat dia punya switch ni. Anda cabut dia punya keycap, anda cabut dia punya switch, anda buka dia punya switch, tengok dia punya anatomy dari dia punya stem, dari dia punya top cover, dari dia punya everything dekat bahagian dalam tu. Kemudian anda tambah pelincir. Anda boleh beli pelincir yang saya recommend dalam ruangan description box below. Tapi ada juga orang yang nak jimat, dia beli WD-40 dekat Mr. DIY, dia sembur sahaja dekat dia punya switch tu, dia pasang balik, dan dia akan dapat satu typing experience yang smooth gila. Tak rasa geseran antara stem dengan dia punya bahagian dalaman switch tu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang anda kena buat? Anda buka bahagian dalaman keyboard ni, anda buka semua skru yang ada dekat sini. Untuk dia punya bahagian dalam bottom chassis ni, anda tampal masking tape. Ini antara mod yang sangat famous di kalangan keyboard player. Anda letak masking tape secara penuh. Dengan cara tu, dia dapat serap sikit hentakan yang berlaku antara anda punya bahagian atas dengan bahagian bawah casing lah. Dan yang ketiga, apa yang anda boleh buat untuk upgrade lagi typing experience dekat keyboard ni, anda letak dia di atas mousepad ataupun deskmat lah. Dengan cara tu pun dia dapat kurangkan lagi bunyi, dapat kurangkan lagi hentakan yang berlaku. Oh ya, sebelum saya tutup video ni, sebenarnya Meta KAT ni kalau kita tengok dekat Shopee, dia datang dengan dia punya own software. Saya tak pasti software dia tu boleh buat apa. Saya cuba cari link download, saya tak jumpa. So saya contact dia punya seller. Seller dia bagi tahu yang dia nak hantar email, tapi ketika video ni di-record, which is 1 hari selepas saya contact mereka, still email tu saya tak dapat. Jadi saya tak boleh nak tunjuk kepada anda software dia macam mana. Dan sebagai penutup, kalau anda tanya saya berbaloi ke untuk beli Meta KAT ni, dia macam ni. Kalau bajet anda betul-betul bawah RM150 Malaysia dan anda nakkan wireless mechanical keyboard, tak kisahlah TKL ke apa-apa layout yang ada,
Yes, anda boleh beli Meta K80 ni. Cuma in future kalau anda nak satu typing experience yang lebih mantap, saya recommend anda untuk buat benda-benda tadilah. Yang pertama, tambah pelincir. Yang kedua, tambah masking tape di bahagian dalam. Yang ketiga, anda boleh guna di atas mousepad. Itu yang pertama. Okey, katakan anda tak kisah wired ataupun wireless. Maka untuk kes kali ni, saya tak recommend anda beli Meta K80 ni. Lebih baik anda guna duit untuk beli Royal Clutch RK80 something lah, tak silap saya. Harga dia pun dalam RM150 Malaysia. Dia jenis wayar tapi dia punya typing experience, dia punya bunyi tu memang next level. Tak boleh nak compare dengan Meta K80, jauh gila. Dan kalau anda rasa macam anda tak adalah urgent sangat, cuma anda nak wireless mechanical keyboard yang budget harga RM200 macam tu, saya recommend anda untuk tambahkan saving, tambahkan duit sikit. Anda beli VGN N75 Pro yang saya review sebelum ni. Yang tu kalau nak compare dengan RK something tadi, 80 something tadi, jauh gila beza. Kalau tadi Meta K80 dengan RK80 something tadi dah macam ni sekarang RK80 something tu dengan VGN N75 dia macam ni. Tengok dia punya perbezaan jauh gila. Harga dulu kita boleh dapat bawah RM200 Malaysia, tapi latest ni saya cek dah RM225 Malaysia. Apa-apa pun saya akan letak link beli dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah, jumpa lagi. Selamat berpuasa. That's why anda tengok saya telan-telan air liur macam tu. Sorry